Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukakan majlis pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'amma ba'du. Pengerusi surau Al-Amin, Bandar Tun Hussein On, Timbalan Pengerusi Tuan Haji Syukri, Ahli Jawatan Kuasa Lajnah Tarbiyah Biro Pengajian, termasuk Abang Amiruddin dan seluruh Ahli Jawatan Kuasa Tadbir Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Noja, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang boleh menelusuri kuliah online Facebook Surau Jumaat Al-Amin bersama dengan saya malam ini, Ustaz Yusri Arifin, mengupas tajuk Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam. Yang ada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini termasuk Abang Amiruddin dan juga mungkin Abang Haji Syukri boleh terus menjimatkan masa yang ada dalam suasana PKP ini. Kita berkuliah online terus muka surat 136. Dalam muka surat 136 ini masih lagi tanggungjawab suami terhadap isteri. Kita mengupas tajuk punca berlaku gejala sosial di kalangan anak remaja, masalah nasional, bukan sekadar masalah nasional, sebenarnya dia masalah internasional, masalah dunia, bukan sekadar masalah kebangsaan negara Malaysia, bahkan seluruh negara, di antaranya ialah masalah gejala sosial daripada A sampai Z. A arak, Z zina, D dadah, semuanya melibatkan antaranya gejala dalam bentuk masyarakat, ialah puncanya gambaran-gambaran talak yang boleh menimbulkan kemiskinan. Punca penceraian ataupun talak, iaitulah perpisahan suami isteri, ibu ayah, memberi impak kesan kepada anak. Anak tadi akan menerima risiko, salah satu puncanya mereka terjebak dengan gejala sosial ialah broken family ataupun penceraian suami dan isteri. Dan dalam kitab kita ini mengupas tajuk banyak berkaitan dengan tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri. Sampailah pada pertemuan yang lalu kita belajar tanggungjawab suami pada muka surat 134-35. Jimatkan waktu yang ada, kita terus kepada iaitulah muka surat 136. Hadirin sidang jemaah, di antara tanggungjawab banyak suami terhadap isteri, di samping memberi nafkah kepada isteri, di samping bermusyawarah dengan isteri dalam urusan rumah tangga, di samping suami menutup mata tentang setengah-setengah keburukan dan kekurangan isteri, di samping tanggungjawab patut menggauli isteri dengan baik, di samping tanggungjawab suami yang lain, iaitulah antara hak-hak lain suami hendaklah membantu isteri dalam semua kerja rumah tangga dengan mencontohi Nabi SAW. Jadi urusan kerumah tanggaan ini kita belajar KH kan, kemahiran hidup. Yang di sekolah ada pelajar-pelajar ambil ERT KH. Begitu juga kemahiran hidup, kemahiran rumah tangga. Maka suami antaranya kena ada kemahiran-kemahiran. Antaranya iaitulah membantu isteri dalam kerja rumah tangga. Mencontohi qudwah hasanah, contoh yang terbaik, yang dipanggil role model, yang dipanggil suri tauladan. Yang terbaik untuk kita contohi antaranya ialah
Nabi wataknya sebagai suami. Bukan sekadar kita nak tiru Nabi dari sudut ibadat, dari sudut iaitulah kesempurnaan iman, dari sudut mengenal Allah, dari sudut yang lain iaitulah akhlak Nabi. Kita nak tiru akhlak Nabi terhadap isteri ini, ataupun Nabi kita nak tiru dari sudut hak suami terhadap isteri. Antaranya diriwayatkan daripada At-Tabari, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminat, bahawasanya apabila dia ditanya, Ummul Mukminat ni Aisyah isteri Nabi ditanya, qila dikatakan kepadanya, suila ditanya padanya, tidak disebut siapa yang menanya, tetapi ditanya kepada Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi. Macam kita ditanya oleh seorang jiran tentang watak kita, perangai kita, akhlak kita. Orang lain tak tahu, yang special tahu ialah isteri. Orang lain jumpa sejam. Itu pun dalam sebulan. Macam Ustaz jumpa setengah jam saja PKP ni dengan tuan-tuan. Setengah jam di antara 24 jam satu hari satu malam, dan dalam sebulan 30 malam. Jumpa hanya sebentar, iaitulah 30 minit dalam sebulan. Jadi kita tidak boleh mengenal secara peribadi daripada A sampai Z, tetapi isteri kita mengenali kita, kekurangan kita, kelemahan kita, tabiat baik buruk kita, makanan, kegemaran, minuman, pakaian. Maka begitulah tentang rahsia hidup Nabi, di antaranya dalam rumah tangga. Orang luar tak nampak apa yang Nabi buat di dalam rumah. Maka ditanya kepada Aisyah, suila ditanya, disoal kepada Ummul Mukminat, ditanya apakah yang dibuat oleh Rasulullah ketika baginda berada di rumah. Kita mesti jawab, suami saya suka tengok wrestling, tengok bola, tidur lambat, suami saya main PUBG, okey, macam-macam lah, karaoke. Kita jawab begitulah, mungkin ada kan. Jadi macam-macam. Ditanya tentang akhlak, iaitulah seorang suami. Begitu juga tentang akhlak yang baik. Jadi salah satu di antaranya, apabila ditanya tentang akhlak pasangan kita, sebutlah yang baik-baik. Sebagaimana sunnah Khalilullah Nabi Allah Ibrahim. Okey, apabila Nabi Allah Ibrahim pergi tanya kepada isteri, kepada Ismail, bagaimana kedudukan kamu, kehidupan kamu bersama dengan Ismail. Lalu isterinya menjawab, ini dari sudut yang negatif, dari sudut yang tak baik. Okey, kita tahu kan kisah Nabi Allah Ibrahim apabila meletakkan iaitulah isterinya Siti Hajar bersama Ismail di satu lembah yang kering kontang dan juga gersang. Maka ketika itu tuan dan juga tidak ada makhluk lain kecuali dua insan ini, iaitulah Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail. Sejarahnya panjang kan, sampai Allah utuskan burung-burung yang mencari air. Air itu akan dikesan oleh helang burung yang berterbangan. Apabila dia di posisi atas, dia nampak mana denai air, mana kolam, mana wadi, mana tadahan air, mana sungai dan mana laut. Kita duduk kat bawah terlindung oleh bukit bukau, tanah tinggi dan juga pokok, batu dan juga seumpamanya. Kita tak nampak. Jadi burung nampak ada, iaitulah satu tempat yang ada sumber air. Kita tahu kan bagaimana sumber air Zam-Zam itu terbit, maka datanglah mereka untuk singgah, iaitulah meminum air yang ada di satu lembah yang dulunya kering kontang dan juga gersang. Lalu kafilah-kafilah dagang ini yang berkelana di Sahara padang pasir, nampak petua di padang pasir di mana ada burung datang hinggap beramai-ramai, mesti ada sumber utama, iaitulah air. Sumur ini penting. Sumur air ini penting di tengah padang pasir. Lalu mereka pergi, memang betul, iaitulah ada air, ada makhluk, ada manusia istimewa duduk di sana yang dulunya tidak ada penghuni, iaitulah Nabi Allah Ismail dan juga Siti Hajar. Maka kafilah-kafilah pedagang-pedagang ini mohon izin untuk duduk sebentar, seminggu menumpang di tempat itu, di tanah itu. Akhir sekali ada yang minta seminggu, ada yang minta sebulan sepurnama, ada yang minta duduk setahun. Dan sekarang ini bukan dua insan yang duduk di satu lembah yang kering kontang yang dipanggil Hijaz, dipanggil Bakkah, yang dahulunya lalu Allah suburkan sampai bukan dua orang, bukan dua
2 million, bukan 2 juta, bahkan mencecah 5 juta setiap kali musim haji. Dalam himpunan raksasa Ibadatul Haj, orang datang berkumpul di satu lembah yang kering kontang, gersang, yang namanya iaitulah Mekah, Saudi Arabia. Ini cerita apa ni? Cerita bagaimana sejarahnya panjang, cuma Ustaz nak selip bagaimana Nabi Allah Ibrahim, sejarahnya panjang. Ustaz shortcut sedikit, bagaimana setelah membesarnya Nabi Allah Ismail, sampai ada hijir Ismail, sampai ada makam Ibrahim, sampai ada tempat-tempat yang cukup dekat, sampai dia panggil kita pergi ke Mas'ah, tempat melakukan sa'i, berlari-lari anak antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dan sejarahnya cukup dekat dengan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, sampai ada Bi'ru Zamzam, telaga Zamzam. Hadirin sidang jemaah, apabila hidup makmurnya Nabi Allah Ismail, maka berkahwinlah dengan suku Jurhum. Maka perempuan tadi menjadi isteri kepada Nabi Allah Ismail. Datanglah Nabi Allah Ibrahim bertanya, okey, bagi spot check lah kalau kita untuk menilai bagaimana akhlak isteri ni baik ataupun tidak, salihah ke jadi talihah. Antaranya ditanya. Sebab itu isteri apabila ditanya oleh orang, oleh jiran, maka tengok. Jangan kita memburuk-burukkan pasangan kita kerana kita mencari-carikan pakaian kita sendiri. Kerana hidup itu suami isteri, kita saling see-through, tutup menutupi. Rahsia di dalam keluarga. Rahsia bukan sekadar tubuh badan suami kita, isteri kita kan. Bukan sekadar sikap dia, tak boleh kita cerita keaiban isteri ataupun suami di pejabat. Benda yang sepatut kita tutup ni, baju saya tutup dengan jubah, tiba-tiba ada semua jemaah tahu. Kenapa isteri kita bagi tahu? Iaitulah tentang tubuh badan kita, di mana ketuat, di mana parut, sedangkan kita tutup untuk dilindungi. Itu isteri yang tak baik. Ada benda boleh kita share, tapi ada benda tak boleh kita share, walaupun dia kawan baik. Jadi apabila ditanya tentang pasangan kamu Ismail, kamu duduk macam mana dengannya, dia cerita tentang yang tak baik, yang buruk-buruk. Hidup tidak sempurna. Nabi Allah Ismail, saya hidup, tanyanya satu patah, dijawab 100 patah oleh isteri yang tidak begitu baik. Itu ini, beras tak cukup, roti tak cukup, tak ada kenderaan mewah. Banyaklah dicerita tentang aib. Lalu Nabi Allah Ibrahim berpesan, pesan pada anakku Ismail, suamimu itu, apabila Nabi Allah Ismail balik, pesan, ayah pesan, bagi tahu Ismail, dipesan pada isteri tadi, suruh tukar, iaitulah esel pintu kamu yang telah robek dan juga rosak. Ini bahasa kinayah. Suruh tukar, iaitulah esel pintu itu, pintu ini ada pemegang yang dipanggil esel, telah rosak dan tukarlah yang baru. Rupanya maksud di sebaliknya, tukar isteri lain lah. Isteri ni tak elok. Apabila Nabi Allah Ismail balik, dia bagi tahu ayah pesan tadi supaya tukar esel pintu itu buruk, rosak dan tak elok, tukar yang baru. Lalu diceraikan isterinya yang tadi. Maksud tadinya kerana tak elok, isteri yang tak elok. Selang beberapa purnama tahun, maka berkahwin dengan perempuan yang lain, yang sifat bukan talihah tapi salihah, yang baik. Soalan yang sama apabila ayahnya datang, ditanya bagaimana kehidupan kamu dengan Ismail, lalu jawab, alhamdulillah, saya cukup bahagia hidup dengan Ismail, suami yang baik, kan, cukup dia bagi nafkah kepada saya. Dicerita tentang perkara yang baik. Lalu Nabi Allah Ibrahim berpesan pada sang isteri tadi, pesan pada suamimu Ismail, anakku tu, apabila dia balik nanti, ayah pesan jangan ditukar lagi kerana esel pintu ini kukuh, ampuh dan elok, jangan ditukar. Lalu dia balik, dikekalkan isteri, tidak diceraikan, tidak dipisahkan. Ini dari sudut message of the story, cerita benda-benda yang buruk tentang suami ini bukan sunnah. Antara sunnah Nabi Allah Ibrahim, seperti mana Nabi Allah Ismail diberi pengajaran oleh ayahnya, jangan kamu tukar esel pintu yang baik, yang elok, yang kukuh ini, simbolik kekalkan isteri yang solehah, yang cerita tentang kebaikan dan juga kesempurnaan suami, bukan keaibannya. Itu pengajarannya. Jadi kembali kepada cerita kita ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh isteri. Jadi isteri apabila ditanya tentang pasangan, maka ambillah sunnah ini. Di mana cerita benda yang baik. Benda yang baik itu yang realiti yang berlaku lah. Jangan buat-buat cerita.
suami kita jahat, kita cerita yang baik-baik. Tak, ni cerita realiti bagaimana kehidupan kamu bersama dengan Rasulullah apabila ditanya apakah yang dibuat oleh Rasulullah ketika berada di rumah. Tuan-tuan tak tahu apa yang berlaku ustaz dengan ustazah di rumah. Begitu juga ustaz tak tahu apa yang berlaku terhadap Abang Amiruddin dengan isterinya di rumah. Begitu juga Abang Syukri dengan isterinya di rumah. Masing-masing tak tahu kan? Tiba-tibanya ditanya kepada isteri kita yang maha tahu bagaimana perilaku kita. Ini isteri Nabi ditanya, lalu dia jawab benda yang realiti berlaku. Ditanya apa yang dibuat oleh Rasulullah ketika baginda berada di rumahnya. Jawab Aisyah Ummul Mukminat, baginda buat seperti yang kamu buat. Baginda lakukan seperti yang kamu lakukan. Apa dia? Mengangkat yang ini dan meletakkan yang itu. Jadi kalau isteri tu tanya, suami you macam mana kat rumah? Suami I macam you kat rumah lah. Kalau you sibuk makan untuk sediakan sarapan pagi pukul 5.30 dah you bangun. Untuk lengkapkan suami nak pergi ni. Pukul 7 dah kena gerak. Jadi nak masak tak boleh pukul 7.30 baru bangun. Pukul 5.30 bangun masak siap bekal untuk anak itu ini. Kalau itu dilakukan oleh isteri untuk sarapan breakfast pagi, siang pun sama, untuk lunch, untuk tengah hari, susah payah dia sediakan makan minum. Begitu juga dengan malam ini, komplit daripada A sampai Z. Atas meja tu ada 10 menu. Setiap hari. Hebatnya dia. Rabbatul Bait. Apa dia? Suri rumah ini. Begitu juga kalau kamu lakukan dari sudut mengemas. Mengemas baju, bukan sekadar membasuh baju, menjemur baju, mengangkat baju, melipat baju, kan? Bukan sekadar mengemas rumah. Semua yang dilakukan oleh kamu, wahai sang isteri, mengangkat itu. Angkat itu, letak kat sini, susun elok-elok. Kalau bawang putih dipotongnya, lada dipotongnya, yang dibuat oleh sang isteri. Kamu angkat itu, kamu angkat ini, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini, kamu meletakkan itu, kamu memotong itu. Jadi itu yang dilakukan oleh sang isteri. Maka Ummul Mukminat bagi tahu, begitulah yang dilakukan oleh Nabi. Baginda buat seperti yang kamu buat, kamu lakukan. Dia cuba contohlah, mengangkat yang ini, meletakkan yang itu. Kemudian baginda selalu, sentiasa, always, iaitulah menolong isterinya. Menolong isteri ni sentiasa. Bukan setahun sekali. Tak tiap-tiap kali, tiap-tiap hari. Umpamanya, kalau nak memasak, maka ada asistennya. Ada pembantunya. Jadi kalau bawang putih, bawang merah, seorang potong bawang putih, seorang potong bawang merah. Sepatutnya 5 minit, jadi 2 minit. Sebab ada asisten. Kita bukan 5 minit, kita 60 minit. Setengah jam untuk bawang putih, setengah jam untuk bawang merah. Itu tengok sinetron bawang putih, bawang merah. Duduk membawang dan seumpamanya. Jadi, Nabi bukan sekadar menolong isterinya, bahkan Nabi memotong daging, Nabi menyapu rumah, Nabi membantu khadam di dalam kerja-kerja rumah. Jadi, kerja yang dilakukan oleh sang Nabi kekasih Allah ini, hendaklah kita tiru. Walaupun kita tidak mampu buat serba-serbi semua sekali, tapi kita mampu kan? Nak lipat kain tidak terlipat. Tidak teratur tersusun sebagaimana dilipat. Dia lipat punya kain sampai hotel 5 star pun kalah. Dari sudut susun macam dia ukur dengan tali tip. Punya tersusun. Kalau kita tinggi sana, jongkang jengkok sini, kita tak boleh buat yang. Tapi kita boleh buat yang lain. Kita boleh tolong basuhkan. Bukan basuh macam dulu, berus macam tu. Hanya sekadar mengambil baju di dalam bakul, kemudian letak dalam machine wash. Rasalah, bahasa Arab kata, mesin basuh. Kemudian letak sabun, letak seumpama apa yang patut. Kemudian start, kemudian tunggu. Kalau dah habis kering nanti 45 minit, sidaikan di ampayan. Kalau dah sidai, kita mampu lagi ni untuk angkat kain. Kalau P. Ramlee dulu ada kan? Ni angkat kain, hujan tak turun, pendekar mustar ke apa benda. Kita mampu untuk mengangkat kain, letak dalam bakul balik. Tugas dia melipat dan juga menggosok. Kan kita meringankan bebannya.
Begitulah seumpamanya Nabi menyapu rumah, dan Nabi bukan sekadar memotong daging. Ini contoh-contoh akhlak Nabi dalam tanggungjawab membantu isteri. Jadi kalau kita tiru perbuatan tadi, walaupun sekecil benda, niat kita membantu isteri, kan membantu itu tambah-tambah orang yang kita sayangi, yang nak menyediakan bukan sekadar untuk anak, kan, menolong memberi makan kepada anak. Jadi kita bantu dia, dapat pahala tahu. Kan kita membawa pahala. Seorang suami yang keluar mencari nafkah, kemudian dia beli komhun, gandum sebagai contoh, daripada gandum itu diberi makan untuk anak isteri, suami ataupun ayah dapat pahala sedekah setiap suapan yang dimakan oleh anaknya yang ramai, termasuk isteri. Isteri yang membantu tadi, kita pun pakat bantu, yang diajar iaitulah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan kamu bantu menolong di atas perseteruan dan juga permusuhan serta pergaduhan. Jadi ta'awun ni tambah-tambah yang kita tolong bantu adalah isteri kita. Moga-moga dapat pahala. Kerana Allah suruh bantu membantu, tolong menolong, bukan sekadar di dalam keluarga, di dalam komuniti, bahkan di dalam negeri, dalam negara. Man awana akhihi, barang siapa yang membantu saudaranya di dunia, awanahullah yaumal qiyamah, Allah akan membantu dia di hari akhirat. Man satara mu'minan satarahullah yaumal qiyamah, barang siapa menutup aib seorang mukmin, Allah akan tutup aib dia di hari akhirat. Kita tolong bantu buka aib. Letak dalam Instagram, buat macam-macam, iaitulah supaya terdedah auratnya, fitnahnya tersebar. Ikut kita bantu menyebarkan fitnah. La yadkhul jannatan namamun, tidak masuk syurga orang yang suka menghasut, mengadu domba. Kita bantu supaya bertelagah, supaya berbala. Sepatutnya bantu supaya berdamai, kan? Allah akan bantu kita selagi mana kita bantu orang. Bahkan Allah bantu di dunia sampai di hari akhirat. Begitulah kalau kita tutup aib seorang kawan kita di dunia, Allah akan tutup aib kita di hari akhirat. Tuan-tuan nak tahu tak, kalaulah Allah buka aib kita ini, nescaya seluruh lautan yang ada 2/3 daripada daratan 1/3 bumi ini, 3/3 ada sulus. Sulus ini 3. Sulus 1/3. Jadi kalau ada 1/3 daratan, 2/3 lautan. Lagi banyak air, laut. Kalaulah Allah buka aib kita, maka seluruh lautan itu menjadi jijik, menjadi hitam pekat kerana buruknya, busuknya, iaitulah keaiban kita. Tapi Allah tutup aib kita. Begitulah hinanya kita. Tapi berlaku belagak konon-konon baik dia. Moga-moga kita tidak begitu, kan. Jadi tolong, iaitulah bantu, termasuklah bantu memenangkan Islam. Bantu supaya Islam tertegak. Bukan sekadar kita membantu isteri, membantu kawan-kawan, membantu teman-teman, membantu mengimarahkan program surau. Jadi dalam ketakwaan kita membantu dalam kebaikan, insya-Allah mengikut ajaran Quran, mengikut ajaran sunnah. Jadi saling bantu-membantu. Kita baca sikit lagi Abang Amiruddin 136. Itulah hak-hak terpenting yang diwajibkan oleh Islam ke atas kedua-dua suami isteri. Hak banyak. Dia panggil muhimmun, ni banyak. Di antara perkara penting yang perlu kita buat terhadap isteri, iaitulah Islam telah meletakkan hak-hak yang terpenting tadi banyaklah. Cuma dia sebut di antara dalam buku kita ini ada 6 saja. Sepatutnya ada banyak, tapi sebab kitab kita ini kitab pendidikan anak-anak dalam Islam, maka dia sentuh punca anak bermasalah ialah perceraian suami isteri, dan dia bangkitkan kenapa boleh berlaku perceraian, sedangkan kalau suami melaksanakan tanggungjawab masing-masing, isteri melaksanakan tanggungjawab masing-masing, maka kadar peratusan untuk bercerai itu peratusannya boleh diminimumkan. Lalu dia sebutlah tanggungjawab terpenting yang banyak, di antaranya hendaklah suami memberi nafkah kepada isteri, hendaklah suami bermusyawarah dengan isteri dalam urusan rumah tangga, hendaklah suami menutup mata tentang setengah-setengah keburukan dan kekurangan isteri, hendaklah suami menggauli isterinya dengan cara yang baik, dan hendaklah suami membantu isterinya. Ta'awun.
sebagaimana yang dibaca ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantulah, tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Itulah di antara hak-hak terpenting yang diwajibkan oleh Islam ke atas kedua suami isteri. Isteri pun sama, meringankan beban suami yang keluar mencari nafkah. Suami pun sama, meringankan beban isteri yang mendidik, yang mengurus rumah tangga, yang mentarbiah, mengasuh anak-anak. Maka bantulah. Semuanya hal-hal itu adalah patut dan adil. Apabila salah satu di antara suami dan isteri melaksanakannya, nescaya persefahaman itu akan menggantikan tempat perselisihan. Kita ada berselisih sekali-sekala, kan? Ada bertelagah, tapi apabila mengingat dia selalu membantu kita di dapur, membantu kita tentang pakaian, membantu kita, maka akan rasa tenang dan damainya kita. Kenapa? Kerana kekurangannya tadi telah ditampung dengan kesempurnaannya. Di antaranya suami saya tu, walaupun pendek, walaupun gaji kecil, walaupun hitam, tetapi dia selalu membantu saya, menolong saya. Jadi dia nak sebut akan wujud, iaitulah persefahaman. Apabila kita melaksanakan, iaitulah saling bantu-membantu. Tapi kalau dia saja, kita tidak saling bantu-membantu, dia seorang, maka dia tidak dapat menggantikan kekurangan ataupun perselisihan tadi. Sekali lagi kita ulang. Semua hak-hak itu adalah patut dan adil. Patut kita buatlah. Jangan sebelah tangan saja. Suami pun bantu, isteri pun bantu. Apabila salah satu di antara suami dan isteri melaksanakannya, nescaya persefahaman akan menggantikan tempat perselisihan. Akan wujud, iaitulah tafahum. Saling memahami. Walaupun dia tak suruh kita bantu, akhir sekalinya akan wujud kefahaman. Nak serasi, nak saling memahami dan saling bertolak ansur ini perlukan take time lah, perlukan masa. Okey? Dan sayang menyayangi akan tercapailah, iaitulah kasih sayang akan tercapai di tempat kebencian. Apabila kita melihat kebaikannya dan juga kelebihannya, insya-Allah tempat yang kurang tadi termasuk rasa benci tadi ditampung oleh rasa kasih sayang. Dan setiap keluarga akan hidup rukun damai dalam keadaan yang sebaik-baiknya, penuh dengan kebahagiaan, persefahaman dan ketenteraman. Tiada sesuatu pun yang boleh mengocak kejernihan hidup keluarga itu, sebab yang satu tidak akan memburukkan yang lain. Lengkap melengkapi. Sebagaimana kanan, maka disempurnakan oleh kiri. Sebagaimana kiri, disempurnakan oleh kanan. Kiri kanan ini gandengan dua. Maka tercantumlah. Tapi kalau kita seorang sahaja, maka di sini tidak membantu menolong, maka tidak ada rasa kesefahaman. Dia rasa tidak ditolong dan dibantu. Jadi hidup ini berkeluarga perlukan gandengan kiri kanan, perlukan gandengan suami isteri yang mantap supaya kita boleh mewujudkan keluarga yang sakinah. Anda nak baca sikit lagi, dalam hal tiada persefahaman dalam hidup ini, tiada tafahum, tiada dia panggil keserasian dan tidak ada tolak ansur dan tidak saling memahami tugas disebabkan keburukan kelakuan si suami ataupun keburukan kelakuan si isteri serta tiada harapan lagi untuk hidup bersama, maka sang suami harus mengambil semua kemungkinan sebelum menjatuhkan talak. Jadi kemungkinan sebelum kita melafazkan talak tadi ada 4 yang akan kita belajar detail insya-Allah bulan depan. Cuma malam ni insya-Allah sempat lagi 3 minit ini. Kemungkinan itu adalah teratur seperti di bawah. Ya Abang Amiruddin, Abang Syukri boleh tengok, iaitulah teknik, tips, petua, kaedah yang diajar oleh agama sebelum kita menceraikan isteri kita. Sebarang kemungkinan boleh berlaku, maka kita kena ikut ranking ataupun urutan yang betul. Jangan terus kita ceraikan dia dek kerana tadi dia masuk lambat sikit. Walhal tak pernah lambat, hari itu saja lambat, lalu saya ceraikan dengan awak talak satu. Jangan begitu. Kenapa? Kerana mengikut teraturan dan juga urutan-urutan seperti di bawah. Yang pertama iaitulah nasihat dan bimbingan. Ingat, ada 4 kaedah sebelum kita menceraikan isteri, walau seburuk mana, walau sejahat mana, maka yang pertama bagi ruang kepadanya iaitulah membimbing dia, menasihatinya. Jadi suami jangan ikut baran. Suami kan kena ada akal 9. Biarpun nafsu ada akal 9. Biarpun nafsu hanya 1. Kenapa?
Kerana sang perempuan memang dah bernafsu 9 walaupun akal dia 1. Akal pendek sikit. Allah dah ciptakan supaya kita ni fikir jangka masa panjang. Kalau dia pun pendek akal, kita pun berfikiran pendek dan cetek, boleh selesai masalah. Kita berpisah saja. Sedangkan anak ada 7 orang tadi akan terkesan, mungkin memberi impak kepada anak terjebak dengan gejala sosial. So, di antaranya suami kena ada sod, ba, ra. Apa dia? Sod, ba, ra. Sabrun. Dan Allah suka suami yang sabar, isteri yang sabar, keluarga yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah kasih cinta kepada orang yang sabar. Jadi kena sabar lebih lah. Walaupun dia mulut lebih, bunyi lebih, cakap lebih, kita akal biar lebih. Jangan ikut emosional. Ikut rasional agama, jangan ikut emosional nafsu dia. Kalau tak tahan sangat, ambil kereta tu pergilah keluar dulu. Duk dengar. Kalau tak, mungkin kena sepak, kena terajang, lari. Walaupun nampak macam kalah, tetapi tidak sebenarnya. Kita takut nafsu buas kita, nafsu baran kita, lalu kita pun mengalah. Tapi mengalah itu untuk menundukkan nafsu. Dia ada nafsu, kita ada nafsu. Kita cakap 1, dia cakap 10. Kita cakap 2, dia cakap 100. Akhir sekali mungkin saya ceraikan awak, saya talakkan awak. Maka kita pun konon-konon mengalah. Larilah. Kenapa? Takut berlaku benda-benda yang tak elok, takut kita lafaz benda yang tak elok, akan kita kupas dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah kata wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan ni, isteri-isteri, wanita-wanita, takhafuna, yang kamu bimbang, nusyuzahunna, penderhakaan mereka. Kita takut dia semakin derhaka. Kita cakap benda elok, dia cakap jawab benda elok. Awak tutuplah aurat awak, kan berdosa, masuk neraka. Biar awak seorang saja masuk syurga. Saya masuk neraka pun tak apa. Saya tak nak tutup. Kan kadang-kadang dia cakap macam tu. Padahal suami cakap betul. Tutuplah aurat tu, nantikan awak masuk neraka, saya tak nak. Abang seorang je masuk syurga. Saya masuk neraka pun tak apalah. Saya tak nak. Dan dia cakap tadi boleh bawa kepada kufur kadang-kadang. Maka kita takut berlaku penderhakaan, berlaku perkara-perkara yang boleh bawa kepada kata-kata yang kadang-kadang terkeluar daripada akidah, ataupun kita sendiri takut kita telah terlafaz iaitulah saya ceraikan awak, saya talak awak, ataupun kita takut tangan kita ini melekat di pipinya, kita takut. Maka ketika itu Allah kata fa'izuhunna, dan perempuan-perempuan yang kamu takut, kamu bimbang penderhakaan mereka. So ada istilah ni Allah kata ni takhafuna. Tuan-tuan boleh tengok ni, muka surat 138. Okey, takhafuna. Apa takhafuna? Dan perempuan-perempuan takhafuna, yang kamu bimbang, yang kamu takut. Jadi kita ini bukan takut perempuan. Kita kata TB kan, takut bini. Bukan takut bini, takut bini derhaka, nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kamu takut. Rupanya ada hujung ayat. Bukan takut bini, takut nusyuzahunna, takut berlaku penderhakaan, bini kamu derhaka. Kita bukan TB takut bini, tapi takut bini masuk neraka. Takut bini menjadi derhaka. Maka kita yang pertamanya, fa'izuhunna, hendaklah kamu memberi nasihat, hendaklah kamu memberi bimbingan. InsyaAllah kita kupas detail nanti. Kaedah yang pertama, sebelum kita nak ceraikan, terdahulu hendaklah kita memberi nasihat, hendaklah kita memberi bimbingan. Bahkan nasihat dan bimbingan ini diajar oleh agama. Salah satunya surah Az-Zariyat ayat 55. Tuan-tuan selalu baca ayat ni. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan. Wadzakir, bagilah tazkirah. Bagilah bimbingan. Bagilah nasihat. Fa inna dzikra, kerana memberi nasihat bimbingan itu tanfa'ul mu'minin, boleh bagi manfaat kepada orang mukmin. Mungkin isteri kita tu tak faham. Mungkin isteri kita tak tahu. Mungkin isteri kita itu tak tahu tentang agama, lalu dia buat. Maka tugas suami membimbing, memberi nasihat, kerana nasihat itu cukup memberi manfaat kepadanya. Nasihat bukan sekali. Mungkin 2-3 kali dia tak dengar. Mungkin sampai 3-40 kali. Tak kali yang ke-40 dia dengar. Dengan sebab-sebab yang tertentulah. Jadi kena sabarlah. Bahkan agama sebut ad-dinun nasihah, agama itu unsur nasihat menasihati. Jadi tak boleh pisah. Kalau suami memegang agama, dia tak ikut pegang nafsu dia, maka dia bagi nasihat.
nasihat-nasihat yang elok. Untuk memberi nasihat, pastinya kita perlukan kesabaran, perlukan psikologi, perlukan approach pendekatan untuk memberi nasihat kepadanya dengan cara berhikmah. Mungkin kita kata-kata itu benda yang betul, tapi tidak betul pada masanya, tidak betul pada tempatnya, tidak betul pada laras bahasanya. Maka kena belajar kaedah komunikasi berdakwah, antaranya ada 3. Salah satu dengan cara berhikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dakwahlah kepada jalan Allah, jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana. Kalau tak boleh, dengan cara iaitulah bil hikmah wal mau'izatul hasanah, bagi pengajaran, nasihat, bimbingan yang baik. Kalau tak boleh juga wajadilhum billati hi ahsan, bermujadalah, berdialog, tapi dengan syarat batas yang paling baik. Ada 3 kita nak mengajar orang dengan cara hikmah, dengan cara bagi nasihat, mau'izatul hasanah, bimbingan yang elok, kita menjadi contoh kepadanya. Dan kalau tak boleh juga wajadilhum billati ahsani, bermujadalah, kita boleh buat dialog, kita boleh berdebat, tapi jaga dalam adab berdebat, jangan sampai kita tepuk meja dan kita mencarut dengan kalimah-kalimah. Dalam sidang dewan tu kadang-kadangnya ada hujah pembangkang, ada hujah pemerintah, tapi ketika berdialog, ketika berdebat, macam-macam perkataan yang tak sepatutnya kita lafaz sebagai cara ihsan. Ustaz tak nak sebutlah dengan istilah-istilah yang kadang-kadang memalu apabila remaja, pelajar yang datang buat rombongan ke parlimen, tiba-tiba tengok inilah watak ahli parlimen yang menggubal sebuah negara itu, undang-undang berada pada keputusannya, tiba-tiba kata-kata yang kotor, yang keji, yang tuan-tuan mungkin boleh faham. Kalau puan tak sebut istilah-istilah yang budak sebut pun malu, tiba-tiba seorang menteri sebut, ini adalah tidak cara berdebat yang baik. Kerana dalam agama, walaupun kita berdebat billati hi ahsan, insya-Allah tuan-tuan puan-puan, kita akan sambung, iaitulah kaedah nasihat dan bimbingan. Di samping kaedah yang kedua, sebelum kita nak mencerai, ada kaedah yang kedua. Kalau kita nasihat, bagi bimbingan, kita tak berkesan juga, kaedah yang kedua nak buat apa? Kalau nak tahu, kita jumpa bulan depan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang baik kelemahan Hana sendiri. Saya Ustaz Yusri Arifin memohon ampun dan maaf kalau ada tersalah dan tersilap ataupun tersyasyul. Moga-moga bermanfaat kuliah kurang lebih 38 minit ini. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak. Jazakallah khairul jazak kepada Abu Amir. Abu Amir ni iaitulah Abang Amiruddin, Abang Syukri dan Abang-abang AJK Surau Jumaat Al-Amin Bandar Husin On kerana memberi ruang kepada Ustaz Yusri Arifin untuk berkuliah online Facebook pada malam. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Yang baik daripada Allah, yang kurang baik kelemahan analah. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Amiruddin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'la wa a'lamu bis shawab.